Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesihatan. Alhamdulillah dapat kita sama-sama menekan solat maghrib berjamaah, diikuti pula dengan tazkirah. Antara kita menunggu satu waktu ke satu waktu diistilahkan taqarrub ilallah, dan kita duduk di majlis-majlis ilmu, iaitu diistilahkan kita duduk di taman-taman syurga, di raudah. Alhamdulillah. Dan dengan tidak beberapa lama lagi, dalam beberapa hari lagi, 3 hari ya. Besok Jumaat, Sabtu, 3 hari masuk ke 3 lah. Kita menyambut Ramadan. Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita meneruskan kuliah kita, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran. Ganjaran kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Kepada guru-guru kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Kepada sahabat-sahabat kita yang telah meninggal dunia, yang beristiqamah dengan madrasah kita, khusus Allah yarhamah isteri saya Sya'ulil Laila Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. Kita hari ini tak ada menggunakan kitab kebiasaan yang kita gunakan. Oleh kerana kita nak menyambut Ramadan, maka eloklah kita untuk memperingati sebelum datangnya Ramadan ini. Sepatutnya saya buat minggu lepas dah mula dah. Ya tak? Oleh kerana ya, saya pun tak sihat yang lepas. Tiba-tiba saya entah demam, cek kena COVID tak tu. Lah semalam penghabisan ya. Kemudian saya tengok tadi pagi dah meja sejahtera dah biru balik. Kalau tak merah. Syukur alhamdulillah. Pasal tu Cik Syafiq dia bagi bagi telefon saya tunggu my sejahtera saya biru dulu. Apabila dah biru baru saya bagi tahu kat dia. Tak? Kalau tidak nanti susah pula ingat kita masih ada lagi. Syukur alhamdulillah. Jadi kita cerita bab puasa. Kitab Siam, iaitu kitab Siam berpuasa. Pembicaraan dalam kitab ini terbahagi menjadi 2 bahagian, iaitu pertama puasa wajib, ya, kedua puasa sunat. Okey. Ada 2 puasa, puasa wajib dan puasa sunat. Kemudian puasa wajib pun nanti ada bagi beberapa bahagian lagi puasa. Ya, okey. Kemudian tu ada rukun-rukun dia lagi. Okey. Puasa. Pembahasan tentang puasa wajib terbagi menjadi 2 bahagian. Puasa wajib ada 2 bahagian. Iaitu pertama, puasa. Keduanya, berbuka. Ya, itu mesti tu. Tak boleh kita puasa terus saja. Tak ada buka. Ya, tak boleh. Mesti kita berbuka. Okay. Pertama, berkenaan berpuasa. Kedua, berkaitan dengan berbuka. Okay. Adapun dalam pembahasan puasa terbagi menjadi 2 bahagian. Pertama, macam-macam puasa wajib.
macam-macam puasa wajib. Kedua, rukun-rukunnya. Dalam puasa pun ada rukunnya. Ya. Okey. Oleh kerana puasa ini adalah salah satu rukun Islam yang kelima. Iaitu jatuh rukun Islam yang ke berapa? Yang ketiga. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadat. Saya lupalah tak bawa tisu. Ada tak tisu ya? Lupa saya tu. Tak ada ya. Dalam kereta. Saya dalam ada tak ada. Tolong ambilkan dalam kereta ke atas tu. Dah kat dashboard depan. Picit yang dibuka ni. Selalu ada dalam buket. Okay. Itu puasa bulan Ramadan ialah iaitu rukun Islam yang ketiga. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadat. Yang kedua, solat 5 waktu. Tetapi orang mengucap 2 kalimah syahadat tak semestinya dia solat. Jadi berarti tidak sempurna lagi. Tetapi orang solat mesti mengucap 2 kalimah syahadat. Kalau dalam solat tidak mengucap 2 kalimah syahadat, maka tidak sah solatnya. Oleh kerana mengucap 2 kalimah syahadat salah satu daripada rukun dalam solat. Okay. Okay. Okay, terima kasih. Okey. Jadi solat mesti mengucap 2 kalimah syahadat. Kalau tidak mengucap 2 kalimah syahadat berarti dia tidak sah solatnya. Pasal itu salah satu daripada rukun. Begitu juga dalam bulan berpuasa adalah dalam waktu kita berpuasa ada rukun-rukun ni dalam berpuasa. Okay. Ini tadi apa? Berbuka. Kedua, berbuka. Adapun dalam pembahasan, puasa terbahagi menjadi 2 bahagian. Pertama, macam-macam puasa wajib. Kedua, rukun-rukunnya. Okay. Sedangkan yang mencakup pembahasan tentang berbuka terbahagi menjadi beberapa bahagian. Buka, puasa, menjadi berbagai bahagian. Iaitu hal-hal yang membatalkan puasa dan orang-orang yang tidak puasa dan hukum-hukumnya. Itu dia. Kepada 2, iaitu apa itu buka puasa dan begitu pada orang-orang yang berpuasa dan yang tidak berpuasa. Macam-macam puasa wajib.
Puasa dalam syariat Islam ada dua macam, iaitu puasa wajib dan puasa sunat. Dalam syariat Islam ada puasa wajib dan ada puasa sunat. Okay. Puasa wajib adalah 3 macam. Yang wajib, puasa wajib ada 3 macam. Terima kasih. Puasa yang terikat waktunya. Sepatutnya ada, lupa. Saya ada spray tau. Spray tu lega sikit. Lupa dah. Alhamdulillah. Puasa wajib ada 3 macam. Iaitu puasa yang terikat waktunya. Puasa yang terikat waktunya macam puasa bulan Ramadan ni. Waktunya, ya ke? Iaitu puasa Ramadan selama sebulan. Tu, yang pertama, puasa wajib. Puasa yang wajib kerana ilat. Diilat ni contohnya yang tu ataupun kafarah. Kena kafarah. Bermakna puasa yang didenda. Wajib. Puasa denda itu adalah wajib kita berpuasa. Tapi ada kalanya tidak mampu berpuasa, boleh kita ganti dengan makanan dan sebagainya. Ya, itu puasa. Beza rukun Islam yang ada 5 perkara tadi rukun Islam. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadat. Tetapi orang mengucap tak semestinya di solat, bererti tak sempurna lagi. Yang kedua, solat 5 waktu. Tetapi orang solat tetap dia mengucap 2 kalimah syahadat. Bermakna solat aja dan rukun Islam kedua dah terlaksana. Sebab mengucap 2 kalimah syahadat adalah satu rukun dalam solat. Okay. Yang ketiga, berpuasa bulan Ramadan. Okay. Yang keempat, membayar zakat. Yang kelima, wahajjul baital liman istata'a. Menunaikan haji ke Baitullah bagi yang berkemampuan. Okay. Ini semua ada dia punya ilah-ilah dia, ada kemaafan dia dan sebagainya. Namun, solat tidak sekali. Solat tidak boleh ditinggalkan. Kan? Contohnya, ya, kita bermusafir, ada solatnya orang musafir. Kita sakit, demam dan sebagainya, ada solat cara orang sakit. Tak mampu berdiri, suruh duduk, tak mampu duduk, suruh baring, tak mampu baring, sampai isyarat sekali. Namun ditinggalkan tidak sekali. Syaratnya, orang tu mesti waras fikirannya. Bagaimana cara waras fikirannya? Dia mengenal waktu, mengenal rukun-rukun dalam solat. Tak. Kalau dia tak mengenal waktu, tak mengenal rukun dalam solat, segala-galanya habis bela. Contoh, itu tidak kewajipan untuk solat. Pasal kewajipan orang yang solat itu pun ialah syaratnya Islam berakal. Balik dan berakal. Islam dan berakal. Sekurang-kurang itu. Kalau tidak berakal, dia tidak kewajipan. Itu solat, namun solat tidak boleh tinggalkan. Tetapi, puasa bulan Ramadan ini, kita boleh tinggalkan ketika kita sakit, kita boleh tinggalkan. Okey. Tetapi kita bayar setelah kita sihat nanti. Satu. Yang keduanya, kita bermusafir. Bermusafir juga diharuskan untuk meninggalkan puasa. Tetapi setiap pada ke lapangan, kita bayar semula. Pasal tu kalau tuan-tuan pergi bulan Ramadan ni, nak pergi ke Mekah, penerbangan bulan Ramadan, ramai ustaz-ustaz dalam kapal terbang tak berpuasa. Tak? Pasal
Diharuskan kita tak berpuasa, dimakan. Kalau tidak berapa jam kita berpuasa? Bukan 12 jam. Dekat 18 jam, dekat 24 jam. 18 jam sekurang-kurangnya. Itu dia. Lamanya. Itu. Ya. Begitu juga orang kerja berat. Orang kerja kontraktor, panas-panas dan sebagainya. Ya tak? Memerlukan tenaga. Orang susah kan, orang miskin. Kalau tidak tak dapat makannya, maka dia juga diharuskan meninggalkan. Pasal itu, walau bagaimanapun, saya kalau nampak orang kerja kontrak tak makan, saya kata saya faham, tapi menyuruh-nyuruh lah. Ya? Jangan kita pasal tu kita sendiri ya sebenarnya yang merosakkan Islam ni orang Islam sendiri. Satu daripadanya kita tak sihat, kita sihat tak sakit tak apa, tapi makan curi. Pasal tu kadang-kadang kawan kita yang bukan Islam tak ada makan curi ke kata. Ya tak? Tanya kat kita tak makan curi ke gitu. Ya tak? Itu pasal orang Islam sendiri sebenarnya yang merosakkan Islam. Okay. Jadi boleh dia tak makan, dia menyuruhlah jangan terdedah gitu. Ya. Sedangkan muslimah yang dalam keadaan apa? Datang haid, dia pun tak boleh berpuasa kan. Tapi digalakkan tidak makan. Ya. Digalakkan tidak makan, menghormati orang berpuasa. Itulah kelebihan dalam Islam. Kalau kita tak mampu. Okey. Itu puasa. Ini bagi orang puasa boleh diapakan. Apa? Boleh kita tinggalkan contohnya kalau kerja berat, sakit, bermusafir dan sebagainya. Namun solat tidak sekali. Itu dia. Ya. Yang keempat apa? Bayar zakat. Bayar zakat ni bagi orang yang kemampuan. Lain zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah tu semua kena bayar. Fakir miskin pun kena bayar. Ya, maksudnya zakat harta, ya, ternakan, zakat, ya, pendapatan dan sebagainya, itu kena. Ya, tapi kalau orang yang makan apa, kais pagi makan pagi, kais pagi makan petang, apa nak dizakatkan? Ya, tu siapa Allah yarham Habib siapa yang meninggal dalam kena COVID ya? Indonesia. Sekarang ada banyak ada. Habib dia lahir di Madinah. Dia cakap dia tidak pernah bayar zakat sebab semua harta-harta dia mana yang dia dapat diinfakkan. Gaji dia dapat diinfakkan. Dapat dia diinfakkan. Jadi dia tak bayar zakat. Tu, ya. Salah satu daripadanya. Pasal zakat ini yang tersimpan. Duit yang tersimpan yang berlebihan. Harta yang tersimpan yang terlebihan. Dan ada nasab dia, kaul dia dan sebagainya. Okey. Itu dari zakat. Wa hajjul baital liman istata'. Yang kelima, rukun Islam menunaikan haji ke Baitullah bagi yang berkemampuan. Kemampuan kat sini luas. Ya, wang ringgit, tenaga, kesihatan, masa. Wang ringgit ada, sihat-sihat, cerdas, tapi tak dapat nak pergi. Ada? Adakah orang ni mati bukan dalam Islam? Tetap di dalam Islam. Ya, bukan kita boleh suka hati. Ya, menunggu giliran dan sebagainya. Daftar sudah, kumpul duit dah sudah. Ya, ada kali dah buat kenduri pun. Nak pergi tak jadi juga pun ada juga. Tu dia. Bermakna itu luar bidang kuasa kita. Yang ini tadi, satu lagi, puasa Ramadan selama sebulan, itu wajib. Puasa yang wajib kerana ada ilat kesalahan. Ya, kesalahan, iaitu seperti puasa sebagai kifarah. Ya, denda. Satu denda contohnya. Ya, itu puasa wajib. Ya. Dan seseorang yang mewajibkan pada dirinya sendiri
iaitu nazar. Nazar wajib. Ya? Wajib. Pasal puasa ini benda yang baik. Contoh, kalau aku ini dapat ni nanti berjaya, aku akan berpuasa. Itu jadi satu kewajipan. Tak? Itu perlu dilakukan. Nazar yang tidak perlu dilakukan ialah yang menyalahi dalam Islam. Contoh, aku dapat duit ni nanti, aku memang nak beli nombor reko berapa puluh ribu contoh. Itu dapat ditakdirkan. Kita tak lakukan, maka tidak berdosa. Ya? Perkara itu kita tidak berdosa. Tetapi kalau katakan dapat rezeki ni, aku akan hadiahkan pada, sedekahkan pada fakir miskin ataupun anak yatim. Itu satu kewajipan. Pasal benda tu ya. Yang tak perlu kata, aku dapat ini, aku akan solat zuhur nanti. Contoh. Itu tak perlu. Itu tak boleh jadi. Pasal solat zuhur kewajipan kita. Adakah kalau tak berjaya kita tak solat zuhur? Tak. Itu tak boleh dijadikan nazar. Walaupun itu baik, tetapi itu berarti bukan sebagai nazar. Tak boleh. Pasal itu memang kewajipan. Saya dapat rezeki ni besok, saya berpuasa bulan Ramadan selama sebulan. Itu tak boleh jadi dengan nazar. Sebab memang kewajipan kita puasa sebulan Ramadan ini. Tak? Jadi itu kalau tak dilakukan, itu kalau itu kita tak boleh jadikan nazar, kita tak boleh. Ya, itu bukan nazar. Pasal itu satu kewajipan. Okey. Ini yang dinamakan puasa nazar. Pertama, puasa bulan Ramadan, itu yang wajib. Yang kedua, puasa sebab kesalahan ilat, itu kifarah, bayar kifarah, itu wajib. Dan yang kedua, tiganya ialah puasa nazar. Nazar itu adalah wajib. Perkara-perkara yang pasal puasa ini perkara yang baik. Okey. Dari 3 macam puasa wajib ini, hanya puasa termuat dalam bab ini. Dalam bab ini, 3 perkara yang wajib ini tadi, yang disentuhkan dalam bab puasa ini. Kerana puasa kafarat. Dalam bab kafarat dan puasa nazar, dibahas dalam bab nazar. Disebut dalam bab nazar. Puasa bulan Ramadan, hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran dan hadis dan ijma' ulama'. Adapun dalil dari Al-Quran, iaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Sedangkan dalil dari hadis, iaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam ditegakkan di atas 5 perkara. Beliau menyebabkan di antaranya adalah puasa. Sebagaimana yang saya katakan tadi, rukun Islam ada 5. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadat. Kedua, solat 5 waktu. Ketiga, berpuasa bulan Ramadan. Itu bermakna kita akan menjalani
hukum Islam yang ketiga lah ini nanti. Ya, insya-Allah. Dan sabda beliau iaitu sallallahu alaihi wasallam kepada Badui. Wa siyamu ramadhana qala hal alayya ghairuha. Qala la illa an tatawwa. Puasa di bulan Ramadan, Badui bertanya, adakah puasa lain yang harus saya kerjakan? Nabi SAW menjawab, tidak ada. Kecuali jika kamu berpuasa sunnah. Itu kata Rasulullah SAW. Apa yang dimaksudkan kat sini, kita suruh berpuasa sebagaimana orang dulu-dulu lagi berpuasa. Bererti sebelum Nabi Muhammad dulu pun berpuasa. Zaman Nabi Adam ada puasa. Zaman Nabi-Nabi yang lain ada berpuasa. Ibrahim dan sebagainya berpuasa. Tapi cara puasanya lain. Ya, begitu juga ada kadang orang tanya, adakah sebelum Nabi Muhammad dulu tak ada Islam? Islam tak ada. Silap saya tak bawa spray tadi. Saya dah siap dah nak bawa tadi. Nak saya pun dah ingatkan dah. Okey. Berarti sebelum Nabi Muhammad dulu pun ada berpuasa. Tapi puasanya zaman-zaman waktu-waktu ketika itu. Nabi Adam, ya, dan seterusnya Nabi-Nabi yang lain, dan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad seterusnya. Sebab itu apa? Dan begitu juga Islam ketika itu pun sama juga, tetapi tidak sebagaimana Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh kerana Rasulullah ni setelah habis adanya Rasulullah yang dikatakan Nabi akhir zaman, tiada lagi Islam selain daripada itu. Ya, Islam maksud saya tiada agama yang lain lagi selain agama Islam itu. Bukan tiada Islam, ya. Berarti Islam Rasulullah adalah yang terakhir. Ya. Nabi akhirnya Nabi yang dibawa oleh Rasulullah. Begitu jugalah zaman Islamnya Nabi Ibrahim AS. Islam, tapi tidak sebagaimana Islamnya Rasulullah. Ya. Itu dua tanah haram, Mekah, Madinah. Tanah haram Mekah adalah di yang perjanjian Nabi Ibrahim AS dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tanah haram Madinah itu perjanjian Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal itu, ketika ikrar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah kata Rasulullah, aku haramkan kota Mekah ini sebagaimana Ibrahim mengharamkan maafkan saya. Aku haramkan kota Madinah ini sebagaimana Ibrahim mengharamkan kota Mekah. Ya. Itu perjanjian Rasulullah SAW dengan apa? Sebab apa yang dinamakan haram, haram orang yang bukan Islam masuk ke dua tanah haram.
haram orang yang bukan Islam masuk ke dua tanah haram. Satu, haram Dajjal. Tidak boleh memasuki dua tanah haram ni. Tapi ada orang tanya, Ustaz, mana kita tahu Dajjal masuk ke tak masuk? Siapa yang menghalangnya? Itu Allah yang menjaganya. Ya, kita tak tahu Dajjal itu pun macam mana. Ya tak? Jadi, itu segala-galanya Allah yang menjaganya. Jadi, dua tanah haram ni pasal itu, dulu Asia sebelum ada juru terbang Islam, dia tak terus masuk ke Madinah. Kan? Hanya sekadar di Jeddah saja. Sekarang ni, boleh masuk ke Madinah. Tapi juru terbangnya yang beragama Islam. Itu dia. Dari tiga macam puasa ini tadi. Okay. Puasa di bulan Ramadan, Badui ini dia bagi Badui ini. Okay. Dan ijma' ulama tidak ada menyangkal wajibnya puasa Ramadan. Serta tidak satu imam pun yang berbeza pendapat. Maksudnya, ya. Ijma' ulama, begitu juga imam mazhab yang keempat tidak membahaskan kewajipan bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan ni. Ya? Bermakna Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i. Maka tidak apa, semua wajib yang sama. Okey. Baru ni dah masuk. Boleh lajak sikit, Cik Zul. Ya? Okey. Ulama tidak ada yang menyangkal wajibnya puasa Ramadan. Ulama tak ada yang menyangkal dan begitu juga empat mazhab tidak ada yang menyangkal. Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i tidak ada yang menyangkal. Semua sama. Adapun siapa yang diwajibkan berpuasa tanpa diberikan pilihan adalah orang yang balik, tak ada pilihan, tetap dia berpuasa, mesti dia berpuasa, berakal, orang yang berakal. Sebagaimana saya jelaskan tadi, orang yang tak berakal maka tidak wajib berpuasa lah dia. Ya? Dan bukan musafir, ya. Yang musafir tadi dibolehkan untuk tidak berpuasa. Sihat. Dan sihat, maka dia boleh, dia kena berpuasa juga. Ya. Dia kena berpuasa juga. Bagi orang yang kecuali sakit. Sakit meninggalkan puasa, tetapi setelah disihat besok kena bayar semula. Tidak ada sesuatu. Tidak ada sesuatu yang menghalangnya berpuasa, yakni haid bagi wanita. Itu saja. Bagi wanita, haid dan nifas. Ya. Haid dan nifas. Nifas ini adalah bagi orang yang bersalin. Pasal darah nifas ni setelah orang bersalin. Orang tak bersalin, dia tak ada nifas. Ya. Haid ini setiap apa tu? Yang muslimah yang balik dan apa itu tetap dia mesti ada haid, ya, tapi ada had batasan dia. Ada setengahnya 45, 50 ke apa. Ada kalanya 50 masih datang haid lagi. Ya tak? Pasal saya ingat lagi mak saudara saya. Cucunya bersalin, dia pun masih bersalin lagi. Umur dia dah dekat 60 tahun waktu tu. Ya tak? Bermakna dia ada haid lagi lah. Apabila dia bersalin, ada haid lagi. Ya tak? Itu yang saya ceritakan. Makcik saya dah 90 lebih tadi. Mesti naik basikal lagi, jual pecal. Ya tak?
Dalam hal ini tidak ada perbezaan pendapat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kerana itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu juga. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 185 tadi. Okey. Rukun-rukun puasa. Ada 3 rukun. Yang 2 ada 3 rukun. Yang 2 disepakati oleh para ulama dan yang 1 ada perselisihan faham. Ada 3 sepakati para ulama dan 1 ada perselisihan. Yang 2 adalah waktu berpuasa dan menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. 1. Sedangkan yang perselisihan adalah niat. Niat ini ada perselisihan. Ya. Pasal apa? Bagi Imam Syafi'i, niat puasa bulan Ramadan mesti pada waktu malamnya. Malam. Besok kita berpuasa, maka malam belum waktu apa? Maka kita kena berniat. Sebelum fajar. Okay? Mesti kita berniat. Tetapi puasa sunat tidak. Pukul 11 kita boleh makan lagi. Kan? Kita boleh berniat lagi. Itu dia. Tetapi kalau puasa Ramadan, kena niat pada waktu malamnya. Okay? Itu dalam bulan Ramadan. Kejam. Ini ada perselisihan faham. Contoh, ya. Saya malam ni, saya besok nak berpuasa, tapi malam ni saya terlupa nak ni. Besok bangun-bangun dah pukul 7 lebih. Contoh. Masa saya tak dapatlah berpuasa. Sebab saya tak niat malam tadi. Tak. Ini satu dari pandangan Imam Syafi'i. Pasal malam tu, pasal itu, Imam Syafi'i juga ada satu pandangan. Masa tu di awal Ramadan, niatlah kamu sebulan berpuasa. Ya? Tetapi setiap malam tu tersunat untuk membaharui. Nah, setiap maka kita sunat untuk membaharui niat-niat itu tadi. Ya? Contoh, malam malam ni besok kita dah niat sebulan puasa, sebulan Ramadan, maka sebab itu kita boleh membaharui niat-niat dia. Tapi mazhab yang lain tidak. Oleh kerana memang bulan Ramadan ini saya nak niat berpuasa bulan Ramadan. Bangun sahur pun dah kita dah niat dah. Itu pendapat. Ya. Katakan saya nak sahur tadi pukul 5. Sebelum sahur tadi, sahur untuk buat apa? Nak buat apa? Puasa besok kan? Itu dah kira sah lah. Pandangan dalam niat tadi ada beberapa perbezaan pandangan. Tapi yang lain, yang 2, puasa dengan berbuka tadi adalah sama. Ya. Cuma satu pandangan aja pada niat tadi yang berlainan. Mana tadi?
Tentang waktu, ini adalah beberapa masalah mendasarkan. Okey. Oh, ini tadi. Yang dua adalah waktu berpuasa dan menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu sependapat. Sependapat, batalnya puasa, sependapat. Yang dan waktunya berpuasa, sependapat. Tapi waktu niatnya berbeza. Ya. Rukun pertama, waktu berpuasa. Adapun rukun pertama, iaitu waktu terbagi menjadi dua bahagian. Pertama, waktu yang mewajibkan, iaitu bulan Ramadan. Ramadan itu wajib. Kedua, waktu yang mencegah seseorang melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, iaitu siang daripada bulan Ramadan. Itu dua. Ya, faham ya? Iaitu waktunya bulan Ramadan. Dan dalam bulan Ramadan tu waktunya yang dicegah, tidak boleh makan dan sebagainya. Ya, itu pendapat. Tentang waktu ini ada beberapa masalah. Berdasarkan yang diperselisihkan oleh para ulama. Pertama, batas awal dan akhir Ramadan. Batas awal Ramadan dan akhir Ramadan. Kedua, cara menentukan awal dan akhir Ramadan. Cara menentukan awalnya Ramadan dan akhirnya Ramadan. Ijma' ulama' menetapkan bahawa jumlah hari dalam sebulan Qamariyah adalah 29 atau 30. Jadi kat sini biasanya 28, 29 dah mula tengok anak bulan. Dah tengok anak bulan Syawal contohnya. Kalau nampak anak bulan, maka kita akan berpuasa hanya 29 hari. Tetapi kalau katakan tak dapat anak bulan, tak nampak anak bulan Syawal, maka akan 30 hari. Itu bersepakat dah. 31 hari, 30 hari sahaja. Okey. Ini bagi masa-masa yang ditentukan. Pasal itu, ada cara tengok anak bulan, ada cara tengok ilmu farad. Itu cara-cara benda. Jadi, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ibadah-ibadah dalam Ramadan. Saya rasa dah itu cukup. Cuma saya nak tentukan ibadah dalam bulan Ramadan. Sebagaimana yang lepas saya telah tanya pada jamaah. Jamaah, kasih tak dengan Rasulullah? Cinta tak dengan Rasulullah? Cinta. Sayang. Kasih. Jadi bagaimana pandangan cara kita nak menyampaikan kasih sayang kita pada Rasulullah? Kalau katakan kita dengan isteri kita, I love you, I miss you dan sebagainya. Jadi pada Rasulullah apa yang kita nak sampaikan, nak tunjukkan pada Rasulullah yang saya sayang pada Rasulullah? Apa dia? Ya? Selawat. Kebanyakan itulah orang kata selawat. Bukan selawat itu kita menunjukkan kasih sayang pada Rasulullah. Tidak. Kita berselawat itu kita hendakkan Rasulullah. Sebab apa? Hadis mengatakan, apa satu hari satu malam berselawat 1000 kali, akan bertemu bau di Raumil Mahsyar, bertemu bau kita dengan bau Rasulullah. Artinya selawat itu kita hendakkan Rasulullah. Jumpa kita jumpa Rasulullah. Tapi yang nak menunjukkan kasih sayang pada Rasulullah ialah kita kena melakukan yang nahnya. Nah, contoh
Terawih, solat terawih. Apa hukumnya? Sunat. Dilakukan oleh Rasulullah. Kita besok lakukanlah. Kalau kita nak katakan kasih sayang pada Rasulullah. Ya, itu contoh. Yang lepas tu, bersedekah. Bulan Ramadan. Ya dah. Sebagaimana Rasulullah telah lakukan. Bukan kita nak suruh lakukan macam Rasulullah lakukan. Kita ada sebiji taman nak belah 7. Contoh bagi-bagi. Tak semestinya tu. Ya tak? Katakan kita 7 kilo tamar. Katakan ya. Kita bagilah sekilo-sekilo. Contoh. Ya. Itu kita lah. Kasih sayang. Tunjukkan kasih. Solat. Tarawih kita lakukan lepas kita solat Isyak. Contoh, saya datang ke sini. Saya belum solat Isyak, tiba-tiba sampai sini sudah solat tarawih. Tapi orang kat sini solatnya tarawih setelah solat Isyak kan? Adakah saya masuk ke sini terus buat solat tarawih? Boleh tak saya buat solat tarawih? Tak boleh. Saya kena solat Isyak. Saya kena solat Isyak terlebih. Saya boleh ikut imam tarawih? Boleh. Saya boleh ikut imam solat tarawih. Ya. Saya niat solat Isyak. Ikut imam. Tetapi apabila dah 2 rakaat, salamnya imam, saya bangun sambung untuk cukupkan 4 rakaat. Jadi saya tak boleh solat tarawih sebelum saya menunaikan Isyak. Okey. Tetapi solat tarawih boleh dilakukan sebelum masuk solat Isyak. Contohnya bagi orang musafir, kan? Tuan-tuan katakan duduk di sini, pergi JB. Kiralah dia 2 marhalah. Macam Ustaz Lokman balik Terengganu. Contohnya. Sampai Terengganu, dia solat maghrib, dia boleh pasal dia menetap dia kat sini. Dia boleh buat solat jamak. Tapi ingat, tak ada niat balik ke sana lebih seminggu. Lebih 4 hari. Ya? Maksudnya pergi balik tak lebih 5 hari. Katakan kata nak balik sana 3 hari saja. Sampai sana dia solat maghrib. Lepas dia buat jamak sekali dengan Isyak. Maksudnya jamak takdim lah. Ya? Buat jamak takdim. Maghrib sudah selesai. Buat jamak. Isyak 2 rakaat. Maka dia boleh buat solat tarawih. Berapa? Terpulanglah. Buat 3, 4, 8 dan sebagainya. Lepas tu baru Isyak masuk. Tak payah. Tak semestinya kita menunggu Isyak. Tak? Tu dia. Bermakna bagi orang musafir, boleh melakukan solat tarawih sebelum masuk Isyak. Janji, dia setelah menunaikan solat Isyak. Kan saya kata tadi, dia kena buat solat jamak takdim. Maghrib dan Isyak. Selesai Maghrib, selesai Isyak, baru dia boleh solat tarawih. Kan? Tetapi kalau tak menunaikan solat Isyak dulu, maka dia tak boleh. Okey. Sekali ini dapat. Kalau ada pertanyaan, insya-Allah boleh. Kalau tak ada, contohnya waktu kita Ramadan kita cuti kuliah ya. Okey. Ramadan kata kita tak ada kuliah, maka kalau ada pertanyaan bolehlah WhatsApp kat saya, ya. Insya-Allah saya akan layan. Maafkan saya banyak kegangguan ketika ini. Saya silap saya tadi sebab hal saya dah bawa spray dah siap dah, tapi dalam perjalanan lupa tak bawa. Saya dah spray hilang. Insya-Allah. Batuk pun hilang. Okey. Jadi ada pertanyaan sini. Amalkanlah solat tarawih. Tak usahlah kita nak berbalah 20, 8 dan sebagainya. Ya.
Ada orang kata 8 rakaat. Ada orang kata 20 rakaat. Ya. Tetapi ada setengah ulama mengatakan yang 8 rakaat itu adalah hadis daripada Aisyah. Tapi Aisyah tidak mengatakan, Rasulullah tak mengatakan itu solat tapi solat malam. Tidak. Dalam bulan Ramadan solat malam kira tarawih jugalah. Ya, serupalah yang saya katakan tadi. Kita solat apa tadi? Contohnya selesai solat Isyak kita boleh buat solat tarawih tadi. Saya buat 3 rakaat, 4 rakaat terpulanglah. Ya, itu kira tarawih. Pasal dipanggil istilahnya berjaga malam. Solat waktu tengah malam. Itu je. Bisa menjadi satu perbelahan. Nak 20, buatlah 20. Nak 8, buatlah 8. Ya tak? Tapi itu, ingat ya. Kalau katakan, contoh, sini buat 20. Tiba-tiba tuan-tuan masuk kat sini, solat tarawih dah jalan dah kan. Sudah tentu tak dapat 20 kan. Pasal masuk sini dah solat Isyak dulu. Walaupun orang solat tarawih. Kena tuan-tuan belum solat Isyak, kena solat Isyak dulu. Kalau solat Isyak dulu, berarti tidak sah solat tarawihnya. Okey? Isyak dulu, lepas tu tarawih. Pasal itu saya kata, solat tarawih dilakukan setelah selesai solat Isyak. Tetapi solat tarawih boleh dilakukan sebelum masuk waktu Isyak. Faham? Tapi ingat, pasal orang yang datang ni tadi ni, tadi salah faham. Sebab macam mana cara kita melakukan sebelum Isyak? Katakanlah, yang katakan Ustaz Luqman balik Terengganu, hanya 3 hari. Dia boleh buat solat jamak kan? Sampai sana, maghrib. 3 rakaat buat jamak takdim. Maghrib, Isyak. Dah selesai kan? 2 rakaat saja. Isyak belum masuk, tapi dia boleh sambung buat tarawih terus. Okey. Faham? Isyak sudah selesai. Okey, faham ya? Okey, ada apa pertanyaan kat sini? Ya? Lafaz. Wajib. Pasal tu niat ni bagi, pasal itu ada 2 pandangan, ada 3 cara tadi kan. 2 pandangan sepakat. Tapi satu pandangan yang apa tadi, niat tadi yang berbeza-beza. Tak? Tapi oleh kerana kita pegangkan pegangan kita pada Imam Syafi'i, maka kita boleh buat sama ada kalau di awal Ramadan, contohnya Sabtu malam, Minggu besok kita dah tarawih kan? Ahad kita belum. Malam tu kita boleh niat sebulan terus. Andainya ditakdirkan, berikutnya kita terlupa nak niat, maka sah dia. Tetapi kalau kita ingat disunatkan, kita berniat semula. Malam, niat semula. Okey, kena dilafazkan. Itu sawma ghadin an adfa di syahri Ramadan hadisanati lillahi taala. Atau hadisanati fardhu lillahi taala. Itu terpulang. Sahaja aku mengadakan puasa besok hari dalam bulan Ramadan kerana Allah Taala. Ataupun kalau yang kita puasa di awal, sahaja aku puasa sebulan Ramadan, ya, pada tahun ini kerana Allah Taala pun boleh. Ya, untuk di awal Ramadan tu. Okey. Pasal kalau pendapat yang lain, niat itu pasal itu yang saya katakan ada 3 pendapat tadi kan. Yang 2 sama. Tapi yang satu pendapat itu tadi berbeza. Oleh kerana kita pegang Imam Syafi'i, kita ikut mazhab Syafi'i, maka kita kena niatlah. Pasal seelok-eloknya untuk menyelamatkan, maka niatlah kita dah di awal Ramadan tadi, sebulan terus. Sudah, ya? Ya, cara niat. Bismillahirrahmanirrahim, selalunya. Ya?
mulut dilafalkan adalah itu lebih afdal. Dalam hati itulah niat. Niat ni dalam hati. Tidak, serupalah macam kita usalli fardal maghribi. Usalli itu, lafal itu apa? Rukun qauli. Tidak, tapi niatnya tu di dalam hati. Kan? Dalam hati tu macam mana? Pasal itu ada mazhab yang lain mengatakan bermakna kita 2 kali niat. Tapi ini pandangan itu lupakan. Pasal ini khilaf ulama ini adalah perselisihan faham antara pahaman hadis dan pahaman-pahaman yang lain. Ya, kat sini sebenarnya kat sini ada dibincangkan dalam Bidayatul Muhtadin. Ya, ini ada 2 jilid. Ini jilid yang pertama. Di sini ada diterangkan sebab apa dikata perselisihan faham para ulama. Itulah. Jadi oleh itu muslimin muslimat, usahlah kita nak kaji sangat-sangat, besok susah nanti. Susahnya pasal apa? Takut kita buatnya tidak, cuma banyak cakapnya sahaja. Kan? Jadi niatlah kita di awal Ramadan nanti. Tapi Fathul Bari tak bagi tu. Dia tak munasabah kata. Ya tak? Dalam Fathul Bari punya apa? Tak ada. Tapi ini mazhab Syafi'i ada kita. Ya, saya ajak aku puasa sebulan dalam Ramadan pada tahun ini kerana Allah Taala dah. Lepas tu besoknya saya ajak aku berpuasa Nabi Ramadan ana fatul syahri Ramadan hadisan di fatul lillahi taala. Saya ajak aku puasa esok hari dalam bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Taala dah. Itu diulang-ulang, itu lebih afdal. Ya, di sunat. Walaupun kita mula dulu dikuatiri kalau kita tak buat niat sebulan tadi, besoknya hari kedua kita terlupa nak niat. Nak sahur, contohnya nak sahur. Dah tak datang terawih, biasa kita lepas terawih ni ada niat kan. Tak datang terawih. Tiba-tiba terus kita tertidur. Nanti waktu sahur lah katakan. Tidak ni sahur. Dah pukul 7 lebih dah. Sahur tidak, apa tidak, niat tidak, maka dia tidak berpuasa. Tak? Itu dia. Tapi pandangan mazhab yang lain pula tidak. Sedangkan saya nak tidur tadi, kata besok saya nak berpuasa. Tak? Oleh kerana saya tak terjaga, jadi tak sahur. Tapi niatnya saya nak berpuasa. Dah niat puasa, dah malam ni. Itu dikira sah. Itu pandangan-pandangan yang lain. Itu terpulanglah. Pasal segi pandangan ini adalah perbezaan pendapat para pesisah ulama. Serupalah Muhammadiyah, dia kata, dia tak sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak ada Sayyidina. Dalam Quran pun tak sebut Sayyidina. Tapi Syafi'i, ahli sunnah wal jamaah, dia kata Sayyidina itu adalah pangkat Rasulullah. Apa salahnya kalau kita mengagungkan Rasulullah? Kalau orang ada datuk, tak panggil datuk pun, tak senang hati dia tak? Ya tak? Sekurang-kurangnya kita panggil datuk. Ya tak? Jadi oleh itu kita mengagungkan Rasul. Sayyidina adalah junjungan besar kita nama umat. Penghulu. Ada junjungan, ada penghulu. Ada. Jadi apa salahnya kita sebut Sayyidina? Ya tak? Pasal itu terpulang. Orang nak tak sebut Sayyidina pun boleh. Nak sebut Sayyidina pun boleh. Tak sebut pun boleh. Ya, janganlah kita perbalahan antara Sayyidina. Ini di Indonesia selalu. Pasal itu saya di tempat saya buat rumah tu ada sebahagiannya yang apa ni Muhammadiyah. Dia tak ada baca kunut dan sebagainya. Tapi saya ceritakan sejarah kunut. Alhamdulillah, 3 kunut. Sayyidina pun macam tu juga. Dia mula tak sebut Sayyidina. Sayyidina. Nak sebut boleh, tak sebut boleh. Tak. Usah menjadi satu perbalahan. Sebab itu pangkat. Sayyidina. Kalau tuan-tuan ni ada pangkat, dia disebut pangkatnya, apa dikatakan? Sayyidina. Jadi itulah. Okey? Ada pertanyaan yang lain? Boleh tunjuk? Ha? Okey. Ada apa pertanyaan? 1, 2?
Tak ada. Jadi saya anggap muslimin muslimat dan rahmatullah, semohon ribuan ampun dan maaf salah silap saya selama saya berkuliah kat sini. Ada salah silap, terbahasa, terlajak kata. Yang baik datang dari Allah, kelemahan, kesilapan datangnya dari diri saya jahil. Marilah kita belajar buatlah sebagai Ramadan. Saya istilahkan Ramadan adalah bulan yang mulia. Ya, bulan diturunkan Al-Quran, bulan Ramadan. Okay. Waktu yang mulia pun dalam bulan Ramadan, iaitu waktu Lailatul Qadar diturunkan dalam bulan Ramadan, iaitu sebaik-baik malam, seolah siapa berdapat Lailatul Qadar, itu ibarat dia beramal ibadah 1000 bulan. Itu kelebihannya. Tapi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, janganlah kita nak kejar itu saja. Hanya nak kejar bulan Ramadan saja. Sedangkan lainnya bulan Ramadan ada yang menyamai. Contohnya, solat sunat ba'diyah, isyak 4 rakaat. Maka pahalanya seolah-olah dia mendapat malam Lailatul Qadar. Tu dia. Nah, jadi sama. Lailatul Qadar apa? Orang beramal ibadah, mendapat Lailatul Qadar, ibarat dia beramal ibadah 1000 bulan. Gitulah dia. Ya? Gitu. Jadi oleh itu, muslimin muslimat dan rahmatullah, yang keduanya, antara tuan-tuan sahur. Waktu sahur itu adalah sunat diakhirkan. Mengakhiri sunat sahur. Jangan kata besok nak puasa, pukul 2 dah sahur dah katanya. Sebelum tidur nak makan aku dah sahur dah. Dah. Banyak ni. Bukan apa, saya dulu pun pernah lakukan gitu. Nak tidur cepat. Dah. Pukul 2 dah sahur dah. Besok malas lah nak bangun. Aku dah sahur. Itu tidak yang dikata sahur tu ada pada waktunya. Iaitu antara imsyak. Ya, imsyak tu 10. Kalau sekarang kita imsyak dengan waktu subuh tu, imsyak tu boleh sahur lagi tak? Boleh lagi. Apa disebut imsyak? Imsyak itu berjaga-jaga. Untuk kita berjaga-jaga. Yang tak boleh tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana yang ada itu, ada setengah ulama' ada yang dalam ni boleh ditelan. Ada setengah ulama' belum boleh kita buangkan. Tak? Itu banyak pandangan. Perbezaan pandangan. Tapi kalau tuan-tuan tengok, pergi ke Mekah besok, tengoklah. Sana tengah azan ni, tengah minum pun ada lagi. Ya. Itulah perselisihannya. Ini pandangan perbezaan masing-masing. Jadi oleh itu, dan begitu juga mengawalkan berbuka, ya, bukan berarti mengawalkan buka pukul 5, pukul 6 dah berbuka dulu, waktu belum masuk. Maksudnya, masuk waktu berbukalah. Jangan berlengah-lengah. Orangnya, waktu masuk, sebiji tamar, sekurang-kurangnya, atau seteguk air kosong. Sekurangnya. Jangan baca dia. Sebelum sahur, contoh sekarang. Kalau tuan-tuan katakan, sahur kat rumah. Datang ke surau, nak solat berjamaah. Waktu belum masuk kan? Banyakkan beristighfar. Waktu sahur tu banyakkan istighfar. Ini adalah salah satu daripada syurga memanggil kita. Salah satu ibadah syurga memanggil kita. Kita sentiasa beristighfar sambil menunggu azan tadi kan. Sampai surau, solat sunat apa dan sebagainya. Maka beristighfar. Ini salah satu amalan yang syurga yang memanggil kita. Ada beberapa perkara yang syurga memanggil kita. Kita beristighfar dalam waktu sahur. Yang ahli Quran, baca Quran.
dan ahli yang rindukan menunggu bulan Ramadan. Itu syurga yang memanggil kita. Bukan kita mencari syurga. Syurga. Ya? Ada perkara-perkara yang tersebut. Jadi oleh itu, sekarang ini dulu dapat saya sampaikan. Saya memberi maaf sekali lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi selepas Hari Raya lah, Julia. Selepas Raya. Tapi di Selangor ada kuliah tak? Wilayah tak ada kuliah. Selangor ada. Saya dah dapat jemputan. Ya, Celayang, Kundang, Bukit Kemuning, Shah Alam, banyak ada Selangor. Pandangan dia lain. Saya tak membahas wilayah dengan pandangan Selangor, saya tak mana. Semua itu betul. Ya tak? Pandangan bagi Selangor, solat tarawih itu apa hukumnya? Sunat. Majlis ilmu apa hukumnya? Wajib. Itu dipandangkan kat situlah. Jadi, masa itu di Selangor, dia tetap adakan kuliah. Separuh tarawih, dia adakan kuliah. 20 minit saja. Dia bagi WhatsApp, dia bagi tahu awal-awal, hanya dibenarkan 20 minit. Okey. Jadi oleh itu, yang lepas-lepas, cara saya, dua tahun sebelum tu lah, pasal 2 tahun lepas ni tak ada ceramah-ceramah kan. Selalunya, dalam kuliah, saya bagi saya punya WhatsApp. Kalau di sini tak ada pertanyaan, tanya boleh WhatsApp. Itu saja. Okey, ya. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Dan mudah-mudahan kita dapat jumpa di Ramadan pula. Selepas Idul Fitri nanti insya-Allah. Mudah-mudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidan hamdan zakirin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan sabirin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata li majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata li majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata li majlis. Allahumma ja'al jamana hadza jam'an marhuma wa tafarraqa min ba'di tafarraqa ma'suma. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.